Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ahlan kepada semua yang berada di ruangan Facebook Umar Aziz dan juga TikTok Umar Aziz. Ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali dan pada malam ini setelah sekian lama kita berhenti bersempena dengan Ramadan dan juga cuti raya. Kita sambung semula pembacaan hadis daripada kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Dan kita telah tiba pada hadis yang ke-2834. Dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang al-idah, iaitu janji. Babu ma ja'a fil idah, hadis yang telah datang berkenaan tentang janji. Namun sebelum kita teruskan, saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Adlin Maira, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin, Wahawari, Syu Ahmad, kemudian Haifa, Surya Yusuf, Siti Ikma, kemudian Jemana, Fatimah Az-Zahra, Tia Haraf, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Maka bab ini berkenaan tentang janji. Dan ini kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat yang dikenali sebagai Abu Juhaifah. Lalu Abu Juhaifah sewaktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW ada berjanji nak beri kepadanya akan beberapa ekor unta, lebih kurang 13 ekor unta. Belum sempat Nabi SAW bagi, Nabi SAW wafat. Maka Abu Juhaifah jumpa dengan Khalifah Abu Bakar pengganti Nabi. Dia ceritakan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar sempurnakan janji yang Nabi SAW telah buat. Abu Bakar beri seperti mana yang Nabi SAW telah janji. Ini berkenaan tentang janji. Maka sebab itu daripada sini juga kita belajar, kalaulah contoh ibu bapa kita meninggal dunia dan mereka ada janjikan sesuatu dan kita mampu untuk tunaikan janji tersebut daripada harta yang mereka tinggalkan, maka sebaik-baiknya janji tersebut perlu untuk dipenuhi. Perlu untuk sebaik-baiknya patut untuk ditunaikan. Maka ini berkenaan tentang janji. Riwayat 2834, kita baca sanadnya terlebih dahulu. Wa bihi ilahi qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Ismail bin Abi Khalid an Abi Juhaifah. Daripada sahabat Nabi Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan serba sedikit tentang Nabi. Apa beliau ceritakan tentang Nabi? Abyad adalah Nabi SAW seorang yang cerah ataupun putih warna kulit baginda. Bahkan dalam hadis yang lain, warna kulit Nabi SAW adalah abyad musyarrab bi humrah, putih kemerah-merahan. Warna kulit Nabi SAW sebenarnya adalah putih kemerah-merahan. Qad syaba,
dan pada waktu itu Nabi SAW telah beruban, tapi uban Nabi tak banyak. Sebab itu kita lihat kepada sahara pada baris yang ketiga, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ruwiya an ibn Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, innama kana syaibu Rasulillah, adalah uban Nabi SAW secara keseluruhan, dekat kepala, dekat janggut, dekat semua. Kata Abdullah bin Umar, nahwa min 20 sya'rah bayda, hanyalah lebih kurang 20 helai sahaja. Uban Nabi tak banyak. Nabi SAW walaupun wafat pada usia 63, maka janggut Nabi, rambut Nabi sebenarnya berwarna hitam, kecuali ada lebih kurang 20 helai, kata Abdullah bin Umar, yang mana ada uban pada janggut dan rambut Nabi SAW. Kemudian berkata Abu Juhaifah, dan adalah cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali, yushbihu, adalah orang yang mirip dengan Nabi SAW. Maka Abu Juhaifah cerita kepada para tabi'in yang tak sempat jumpa Nabi. Dia kata Nabi SAW, kalau nak tengok Nabi, maka Hasan bin Ali cucu Nabi mirip seperti Nabi SAW. Wa amarana bi 13 qalusa, dan Nabi SAW telah memerintahkan untuk diberikan kepada kami 13 ekor qalus. Apakah qalus? Kita lihat kepada sahara baris yang keempat, an-naqatu syabbah, unta muda. Maka Nabi kata sahabat-sahabat yang baru datang ni, beri kepada mereka 13 ekor unta muda. Namun apa yang berlaku? Fadhahabna naqbiduha, maka kami telah pergi untuk mengambilnya daripada Nabi. Fa'atana, dan kami telah datang kepada fa'atana, maka telah datang khabar kepada kami mautuhu, kewafatan Nabi. Bila kami datang nak ambil apa yang Nabi dah janji, maka waktu itu Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Falam yu'tuna syai'a, maka mereka tidak beri kepada kami apa-apa. Falamma qama Abu Bakar, berkata Abu Juhaifah, bila Abu Bakar menjadi khalifah, qal, maka Abu Bakar telah berkata, man kana lahu 'inda Rasulillahi 'idah, barang siapa yang Nabi SAW pernah berjanji sesuatu kepada mereka, falyaji, maka hendaklah dia datang menuntut janji Nabi daripada kami. Fakumtu ilaih, maka kata Abu Juhaifah, aku pun bangun kepada Abu Bakar. Fa'akhbartuhu, aku pun menceritakan kisah kami kepada Abu Bakar. Fa'amaralana biha, maka Abu Bakar telah memerintahkan untuk kami diberikan 13 ekor unta yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Walaupun yang janji itu bukan Abu Bakar, tetapi daripada sini kita nampak bagaimana sepatutnya kita berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi janji orang-orang yang kita ganti mereka, ibu bapa kita contohnya, dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, kata Imam Tirmizi, dan sungguh Marwan bin Muawiyah telah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya yang tersendiri daripada Abu Juhaifah, riwayat yang lebih kurang sama. Dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang, daripada Ismail bin Abi Khalid, daripada Abu Juhaifah, yang mana Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi SAW, wa kana al-Hasan bin Ali yushbihu, dan adalah cucu Nabi Hasan bin Ali menyerupai Nabi SAW, dan beliau tidak menambah apa-apa lebih daripada itu. Riwayat 2835 menceritakan bahawa Hasan bin Ali menyerupai Nabi SAW. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ismail bin Abi Khalid qala hadatsana Abu Juhaifah qala, daripada Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku telah melihat Nabi SAW, wa kana al-Hasan, dan adalah Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan adalah Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yushbihu, menyerupai Nabi SAW. Kata para ulama, kenapa Abu Juhaifah dia kerap menyebut Nabi, Hasan bin Ali menyerupai Nabi, Hasan bin Ali menyerupai Nabi, kenapa? Maka lihat kepada sahara pada baris yang kelima, kata para ulama, innama qala hadza, hanya senya Abu Juhaifah dia selalu cakap begitu.
Hasan bin Ali menyerupai Nabi. Hasan bin Ali menyerupai Nabi. Beliau selalu kata begitu, li ajli anna suhbatahu kanat khufyah 'alan nas, kerana ramai orang menyangka dia tak sempat berjumpa Nabi, dan banyak orang yang tidak tahu yang dia pernah berjumpa Nabi. Maka sebab itu, untuk menyokong bahawa dia pernah berjumpa Nabi, tengok Nabi, lihat Nabi, maka dia kata orang yang menyerupai Nabi yang masih hidup adalah cucu Nabi, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan beginilah yang telah diriwayat oleh lebih daripada seorang daripada Ismail bin Abi Khalid, riwayat yang lebih kurang sama. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu dan Abu Juhaifah, namanya adalah Wahab As-Suwa'i. Abu Juhaifah namanya adalah Wahab As-Suwa'i radhiyallahu taala anhu. Bab yang seterusnya berkenaan tentang Nabi pernah menyebut kepada beberapa orang sahabat, aku tebus ibu dan ayah aku untuk kamu. Yang mana orang Arab selalu sebut perkataan ini, fidaka abi wa ummi. Yang mana kita jarang dalam kehidupan kita, orang Malaysia kita jarang. Tapi orang Arab mereka biasa sebut. Kalaulah contoh dia menghargai pengorbanan seseorang, kalaulah contoh mereka pada waktu itu begitu sayang pada seseorang, maka orang Arab mereka selalu sebut fidaka abi wa ummi, aku sanggup tebus ibu dan ayahku untuk kamu. Bukanlah maksud dia sanggup abaikan ibu dan ayah dia untuk orang ni, bukan maksud begitu. Ianya adalah satu frasa, satu gambaran, satu kata-kata nak menunjukkan penghargaan, kasih sayang, cinta terhadap seseorang, sehingga pada waktu itu dia menggambarkan orang ini adalah orang yang sangat dia sayang, sangat dekat, sangat dihargai, sehingga dia sanggup untuk untuk mengorbankan ibu dan ayahnya jika perlu. Tapi mereka taklah buat begitu. Ini adalah salah satu bentuk ucapan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Adakah Nabi pernah sebut perkataan ini? Pernah. Dan siapakah sahabat yang pernah Nabi sebutkan perkataan ini kepada mereka? Maka inilah bab dia, bab berkenaan tentang ucapan Nabi kepada sahabat yang tertentu, aku sanggup menebus ibu dan ayahku untuk kamu. Riwayat 2836. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه. Daripada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah abawaihi menghimpunkan penebusan kedua ibu dan ayah baginda untuk seorang pun, ghaira Sa'd bin Abi Waqqas, kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka daripada hadis ini kita belajar antara orang yang pertama yang mana Nabi pernah sebut kepadanya, aku sanggup tebus ibu dan ayahku untuk kamu. Orang tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang merupakan kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau selalu berbangga. Beliau berkata, tak ada sahabat yang Nabi pernah kata fidaka abi wa ummi kecuali aku. Namun sebenarnya ada sahabat yang lain. 2837. وبه إليه قال أخبرنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma jama'a, tidak pernah menghimpunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua ibu dan ayah baginda untuk seorang pun kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bilakah Nabi menyebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, fidaka abi wa ummi, aku tebuskan ayahku dan ibuku untuk kamu wahai Sa'ad? Bila Nabi sebut ini, maka kata perawi, maka Nabi telah bersabda pada peperangan Uhud. Qala lahu yawma Uhud, Nabi telah bersabda ucapan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari peperangan Uhud. Maka Nabi bersabda, irmi, terus meneruslah memanah wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi, aku sanggup menebus ibu dan ayahku untuk kamu.
Ini adalah waktu yang sukar ketika mana para sahabat terpisah daripada Nabi dan Nabi akhirnya bersama dengan Nabi hanya lebih kurang berbaki 9 ke 11 orang. Yang lain semua para sahabat terpisah daripada Nabi. Khalid bin Al-Walid dengan tentera berkuda dia kepung Nabi. Dan kemudian 9 dan 11 orang tadi pun satu persatu gugur syahid mempertahankan Nabi. Yang tinggal hanya 2 orang mempertahankan Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kedua adalah Talha bin Ubaidillah. Dan waktu ini Nabi sebut kepada Sa'ad, irmi, terus meneruslah memanah, wahai Sa'ad, aku sanggup menebus ibu dan ayahku untuk kamu. Waqalalah, dan Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi, terus meneruslah memanah, ayyuhal ghulam, wahai pemuda, al-hazawar, yang kuat. Nabi puji dia, terus meneruslah memanah, wahai pemuda yang kuat. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang pandai memanah, yang mahir memanah, yang panahannya sentiasa mengenai sasaran. Sa'ad bin Abi Waqqas dan ada beberapa sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zubair, Jabir radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Ali radhiyallahu anhu. Riwayat 2838. Waqad rawa, dan telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang hadis ini daripada Yahya bin Sa'id, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau berkata dalam keadaan berbangga. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Jama'a li Rasulullah SAW abawaihi yawma Uhud. Nabi telah menghimpunkan untukku ibu dan ayah baginda untuk baginda tebus pada hari peperangan Uhud untukku. Wa bi ilai qala haddatsana بذلك كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah menghimpunkan untukku kedua ayah baginda, kedua ayahanda baginda, ayah dan ibu baginda sewaktu peperangan Uhud. Tapi sebenarnya ada seorang lagi sahabat yang lain. Siapakah seorang lagi sahabat yang lain yang Nabi pernah sebut fida ka abi wa ummi? Maka kita boleh lihat muka surat sebelum ini pada baris yang kedua daripada bawah. Wa dzakara fil Bukhari, dan ada disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW jama'a bainahuma li Zubair ibn al-Awwam fi yaum Quraizah. Nabi pernah sebutkan, aku sanggup menebus ayah dan ibuku untuk kamu. Kepada siapa? Kepada sahabat yang kedua, iaitu sepupu Nabi sendiri, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum, pada sewaktu peperangan Yahudi Banu Quraizah. Maka ada 2 orang sahabat yang Nabi pernah sebut, aku sanggup menebus ibu dan ayahku untuk kamu, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kedua adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Bab yang ke-96 berkenaan Nabi pernah memanggil budak-budak kecil sebagai ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Dan antara yang Nabi pernah panggil panggilan ini adalah pembantu Nabi, orang yang banyak berkhidmat kepada Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kita boleh panggil anak orang lain walaupun bukan anak kita, panggilan kasih sayang seperti wahai anak kesayanganku. Tidak ada masalah. Nabi pernah panggil begitu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam keadaan Anas bin Malik bukanlah anak kandung Nabi. 2839. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواري قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو عثمان شيخ له عن انس, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepadanya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Mughirah, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Anas. Dan perawi yang bernama Abu Usman, beliau adalah seorang yang thiqah, dipercayai periwayatan hadisnya, dan beliau adalah Ja'ad bin Usman nama penuhnya.
Beliau juga dikenali sebagai Ibnu Dinar. Beliau berasal daripada Basrah dan sungguh telah mengambil hadis daripadanya perawi yang lain seperti Yunus bin Ubaid, Syu'bah dan lebih daripada seorang daripada kalangan para ulama hadis yang terkemuka. Bab yang ke-97 berkenaan tentang menyegerakan memberi nama al-maulud, anak yang baru lahir. Maka bila ada anak yang baru lahir, maka sunnah untuk menyegerakan pemberian nama. Riwayat 2840. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf qala hadatsani ammi Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Syarik an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Daripada sahabat Nabi Amr ibnu Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bitasmiyatil maulud, untuk memberi nama kepada bayi yang baru lahir yaum sabi'ih, pada hari yang ketujuh. Maka sunnah pada hari yang ketujuh memberi nama kepada bayi yang baru lahir. Wa wada'al adha anhu, dan pada waktu itu menghilangkan kotoran daripadanya. Apakah maksud menghilangkan kotoran? Dalam kurungan maksudnya mencukur. Mencukur rambut bayi. Pada hari yang ketujuh disunnahkan untuk mencukur rambut bayi. Maka maksud daripada wawad'il adha adalah menghilangkan kotoran, bermaksud mencukur rambut bayi pada hari yang ketujuh. Wal'aq, dan melakukan akikah pada hari yang ketujuh jika berkemampuan. Bab yang ke-98 berkenaan tentang nama-nama yang disukai. Ma yustahabbu minal asma'. Kadang-kala kita bila beri nama, kita pada waktu itu tak ambil berat. Apakah nama-nama yang disukai oleh Allah dan Rasul? Riwayat 2841. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Amr al-Warra al-Basri qala hadatsana Muammar ibn Sulaiman ar-Raki an Ali ibn Salih al-Zanji an Abdullah ibn Uthman an-Nafi an ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ahabbul asma', nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa nama ini paling disukai oleh Allah? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, lima fihima minal i'tirafi bil ubudiyah, kerana dalam nama-nama ini adanya gambaran pengakuan total sebagai hamba. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Kemudian kita boleh lihat Arafah juga, dan dalam sepotong riwayat disebutkan bahawa nama yang paling disukai adalah kullu lafzin, setiap perkataan yang dinisbahkan kepada salah satu daripada nama-nama Allah. Abdul Jabbar, Abdul Quddus, itu nama-nama yang disukai. Dan dalam riwayat yang lain dalam Mu'jam disebutkan bahawa man samma, barang siapa yang menamakan anaknya Muhammad, ana syafi'uh, maka sabda Nabi, aku akan memberi syafaat kepadanya. Kemudian bab yang ke-99 berkenaan tentang nama-nama yang tak elok. Ma yukrahu minal asma'. 2842. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la anhayanna, pasti dan pasti aku akan melarang, ayyusamma, daripada diberikan nama Rafi' dan Barakah dan Yasar. Nabi tak suka diberikan nama Rafi', Barakah dan Yasar. Bukan kerana makna itu yang tak elok, makna dia bagus. Yasar maksudnya kemudahan, Rafi' maksudnya ketinggian, Barakah keberkatan. Tapi kenapa Nabi tak suka? Sebab kalaulah contoh, kita akan baca hadisnya, kalaulah contoh ada orang tanya, dekat rumah ni Rafi' ada tak Rafi'? Contoh. Maka dia tak ada. Maka dia jawab, la Rafi'. Rafi' tak ada. Tak ada kemuliaan. Seolah-olah jawapannya begitu. Tak ada kemudahan dalam rumah ni. Tak ada keberkatan dalam rumah ini. Daripada jawapan yang diberikan. Sebab itu nama Nabi SAW tidak suka diberikan nama-nama seperti ini.
Tapi tak salah untuk memberikan sebab maknanya bagus. Cuma kadang-kala dalam memberi jawapan bila ditanya, maka seolah-olah mendoakan perkara yang tak elok untuk seisi rumah tangga dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang gharib beginilah, yang telah diriwayatkan oleh Abu Ahmad daripada Sufyan, daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Ahmad adalah seorang yang thiqah, lagi kuat hafalannya dan masyhur di sisi manusia. Hadis ini daripada Jabir, daripada Nabi, dan tidak ada dalam periwayatannya nama Umar bin Khattab. 2843. Wabi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud an Syu'bah an Mansur an Hilal bin Yasaf an Rabi' bin Umaylah al-Fazari an Samurah bin Jundab. Daripada sahabat Nabi Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusammi, janganlah kamu menamakan anak kamu dengan perkataan rabah. Rabah maksudnya keuntungan. Wala aflah, dan jangan dinamakan aflah, bermaksud kejayaan. Wala yasar, yasar bermaksud kemudahan. Wala najih, dan bermaksud kejayaan. Maka Nabi kata, jangan namakan anak-anak kamu dengan nama ini. Kenapa? Bukan kerana maknanya tak elok. Yuqalu, kerana bila ditanya, asammahu, ada tak orang ni, contohnya ada tak robah kat rumah? Robah ada tak? Maka bila tak ada, maka jawapan akan diberi adalah la, tak ada. Maka seolah-olah itu mendoakan tak ada keuntungan, tak ada kemudahan, tak ada kejayaan dalam rumah ini. Itu sebab yang Nabi SAW tak suka, bukan kerana maknanya tak elok. 2844. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibn Maimun al-Makki qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zinad al-A'raj an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, akhna usmin indallah, nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang diberikan nama Malikul Amlak. Apakah maksud Malikul Amlak? Raja segala raja. Maka ini nama yang paling Allah benci. Dan dalam bahasa Farsi pada zaman tersebut banyak, iaitu nama Syahin Shah. Syahin Shah bahasa Farsi. Maka Syahin Shah bermaksud raja segala raja. Dalam bahasa Farsi, Shah bermaksud raja. Sebab itu Shah Alam. Shah Alam maksudnya bandar diraja. Daripada bahasa Farsi, Shah dalam bahasa Farsi maksudnya adalah raja. Lalu Syahin Shah bermaksud Malikul Amlak, raja segala raja. Nama macam ni nama yang paling hina, nama yang Allah paling benci. Maka ini adalah nama-nama yang Allah tidak suka. Kita akan sambung riwayat 2845 esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para pelajar Hidayatul Muttaqin yang meluangkan masa walaupun masih lagi berada dalam waktu cuti. Mudah-mudahan adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.